bukan suatu unsur magic ke apa-apa, tak. Iman. Sebab itu Nabi tanamkan iman. Setelah baginda wafat, ajaran diteruskan. Tidak seperti umat dulu. Nabi Musa pergi sekejap je ke bukit Tur Sina. Dia orang yang duduk tinggal dengan Nabi Harun, sembah anak lembu. Kerana semua mukjizat yang mereka tengok, mereka terkejut. Bukan mereka menerimanya dengan rela setelah faham. Belau terbelah tu, takut aku, jalan. Tapi orang Islam tak, dia baca Quran, subhanallah, ini daripada Allah Ta'ala. Keyakinan dia. Sebab tu Galileo saintis, kan dia diseksa oleh pihak gereja. Zaman kegelapan gereja membunuh saintis. Ini baru ahli sains. Ketika Islam lead dan sains, dan orang Eropah, sekian orang Eropah terpengaruh dengan sains yang dibawa daripada dunia Islam, khususnya datang melalui Andalus, Spain. Apabila datang benda ni semua, maka berkembanglah ilmu sains di kalangan orang barat, termasuk tokoh mereka Galileo. Dia percaya bahawasanya matahari ini adalah paksi dan planet berpusing, beredar di kelilingnya matahari. Gereja menganggap itu adalah sesuatu yang murtad, dan gereja menghukum Galileo dan menyeksa dia, sehingga akhirnya dia terpaksa kata, saya mengakui bahawasanya planet tak berpusing, matahari yang berpusing. Tapi Galileo kata apa? Namun penyerahan saya ini tidak boleh menghentikan putaran planet yang mengelilingi matahari. Hampa paksa aku katalah. Tapi hakikat keyakinan aku, planet memang, walaupun aku terpaksa kata no kerana hampa paksa, tapi ia tidak pernah menghentikan pusingan planet yang berputar mengelilingi matahari seperti mana yang aku yakin, kata Galileo. Aku berhenti daripada kata, tapi planet tak boleh berhenti. Keyakinan. Sebab itu bila datangnya iman, Islam bawa keyakinan. Keyakinan itu menjadikan sahabat bertahan. Islam dibawa daripada satu sempadan ke satu sempadan. Bila ia masuk dalam sempadan itu, kuat dan terus kuat. Gerakan Islam dan kita sendiri kena muhasabah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok pada era tahun lebih kurang 90-an ataupun 80-an, kita tengok geng zikir, tuan tengok geng zikir, macam-macam lagu zikir, seorang ambil zikir menangis. Geng-geng zikir tu pun terbang habis lah, masih hidup pula, tapi zikir dia terbang. Tapi kita jumpa alhamdulillah orang sunnah ni, daripada dulu sampai ke tua. Kita ada sahabat kita meninggal berapa orang, daripada muda sunnah sampai tua. Jumpa tahulah sunnah ya. Adalah hadis dalam hadis. Iman. Zikir ni dia syok. Sedih. Tengah sedih apa? Khusyuk. Hang khusyuk apa? Hang khusyuk lagu ke? Hang khusyuk Allah Ta'ala. Dia pun tak tahu. Cuba kata subhanallah, subhanallah tadi. Subhanallah. Ini buat macam tu, baru dia main zuk dia tu. Kan? Tapi orang ni saat habis tokek zikir, tekong zikir habis, dia pun habis. Sekejap. Semangat macam ni dalam sejarah cepat berakhir. Sebab tu kita kena muhasabah mana-mana saja pergerakan Islam. Apabila ia menguasai suatu kawasan dan tempat, beberapa tahun berikutnya penduduk negeri itu tidak lagi memberikan kepercayaan kepadanya, menunjukkan ia tak membawa mesej Islam, iaitu keyakinan. Saya tak kira dari mana, sama ada di Malaysia ke, di luar Malaysia ke, di Algeria ke. Kalau pusingan pertama orang beri sokongan kepada kumpulan Islam, 5 tahun kemudian orang tak mau bagi dah, merosot, menunjukkan Islam yang kau bawa tu tidak memberikan keyakinan. Tak seperti Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita pergi satu tempat, orang pegang dengan sunnah, dia berterus. Adalah satu dua orang terlepas, biasalah. Tapi jangan sampai 50% patah balik, menunjukkan kita tidak membawa hujah yang meyakinkan.
Hadirin mukminin sekalian, mudah-mudahan Allah Taala selamat kita semua. Kita bahas tentang adab berhubung dengan qada hajah. Ada beberapa adab di dalam qada'ul hajah. Pasal ini minggu kelima juga tak ada. Jadi saya sambung fiqh hari itu. Pertama, menjadi adab bahawasanya seseorang tidak membawa bersama dengan dia apa-apa saja yang tercatat nama Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki ataupun ketika melakukan qada' hajat. Buang air besar atau air kecil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ni ulama khilaf tentang sahih ataupun dhaif, tentang hasan ataupun dhaif hadis ni. Namun hadis ni boleh sedikit sebanyak memberi panduan umum pada kita. Dia kata, an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatimahu wa kana khatimuhu nuqishahu Muhammad Rasulullah, nuqisha Muhammad Rasulullah. Dia kata adalah bahawasanya, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki khala, tempat buang air, dia menanggalkan cincinnya, dan cincinnya itu diukir Muhammad Rasulullah. Cincin Rasulullah diukir Muhammad Rasulullah. Hadis ni Abu Dawud riwayat dan khilaf ulama. Pasal ulama bincang, rawi ni dia dengar sendiri ke ataupun ada orang yang tak dengar, menyebabkan dia menjadi dhaif yang ringan, dhaif yang khafif sangat. Namun hadis ni memberi makna bahawasanya jangan bawa benda-benda yang buruk masuk ke dalam tandas ataupun tempat buang air. Cuma ulama bincang, pada zaman Nabi bila nak buang air ataupun ni, tempatnya memang kotor. Jadi kalau kita pergi buang air itu, memang patutnya kita tanggalkan benda-benda yang macam tu. Tapi kalau kita nak masuk tandas, kita tak buang air di dalam rumah,